Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Siang tadi kita sama-sama telah pun mengerjakan ibadat solat Jumaat dan kita tinggal lagi sekitar dalam 88 hari lagi menuju bulan Ramadan. Kita menanti Fajar Ramadan. Apa khabar Saudara Hani Abdullah, Saudara Zamari Elsi, Saudara Ilyas Muhammad, Izzuddin, Saudara Maksu, Rusmini, apa khabar Puan Pontian? Saudara Nur Ali, Puan Fazilah Awang, Aiman Map, Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Doa saya anda sihat semua. Malam ini seperti biasa saudara, hari Jumaat, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Ahad, saya mengundang tetamu-tetamu saya. Malam ini bersama-sama dengan kita bersyukur kerana kehadiran yang berhormat Datuk Syakar Samsudin, iaitu Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk Kamal Amir kerana menjemput saya datang. Ini podcast ni. Podcast Bukan podcast, ini live. Ini live. Ya, live. Podcast lain Tak. tu sejak Muhammad Asidir daripada Kuantan. Datuk Syakar, daripada Kuantan. Muhammad Asidir daripada Kuantan. Terima kasihlah orang Kuantan semua, orang Pahang. Jadi speaker ni, saya nak beritahu Datuk. Saya tahu saya tapi selalunya sebab family sebelah isi saya ni dia Syarifah. Jadi kita selalu panggil Habib lah. Okey. Kan? Habib. Ya. Dan juga bersama-sama dengan kita pada malam ni yang sepatutnya menjadi moderator. Saya tak mau jadi moderator lah. Saya mencelah saja. Malam ni kalau boleh nak berehat, kita nak mendengar pandangan daripada Datuk Syakar, iaitu sahabat saya, Saudara Said Badli, orang kuat Parti Keadilan. Saudara. Sekarang ni kita berada dalam kerajaan perpaduan. Kita tidak ada lagi permasalahan. Apa khabar Saudara Said? Baik, Alhamdulillah Datuk. So, okey Said, saya berilah sekarang ni sepenuhnya pada anda untuk bertanya dan sebagainya, nak mukadimah pun boleh. AHF sentiasa menyajikan sesuatu dalam segmen persepsi. Silakan Said. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan ciahau. Wanakem, salam reformasi, salam madani, salam Melayu kita, salam Cina, salam India, salam semua bangsa. Kita bertemu pada malam ini, studio baru, mood baru. Ini yang diterbitkan khas daripada tim Amir Hijaz Fund. Kita bawakan kepada anda daripada studio persepsi yang akan membicarakan banyak perkara. Soal persepsi, soal propaganda, soal politik. Sebenarnya saya rasa bertuah lah bila diundang pada malam ini untuk berganding dengan orang hebat seperti Datuk Kamal di dalam studio yang begini selesa. Jadi sebelum kejap lagi kita kena kupas juga soal studio ni. Tetapi yang paling penting adalah studio begini, program begini akan membicarakan soal politik, isu semasa, isu tempatan, isu tanah air, isu kerajaan. Terus kepada anda di mana pun anda berada. Dan pada malam ini seperti mana yang diperkenalkan oleh Datuk Kamal Amir, kita bawakan seorang sosok hebat daripada Pantai Timur, bukan calang-calang. Saya duduk sebelah dia ni pun saya dapat rasa dia punya vibe. Ini kali pertama. Sebab kerajaan perpaduan ini kita sekarang sedang bermesra, bergabung dengan begitu utuh bersama UMNO. Ini kali pertama saya rasa begitu berbangga dan berbesar hati dapat berganding bahu bersama Speaker Negeri Pahang, Datuk Seri Syakar. Jadi pada malam ini kita akan kupas politik Pantai Timur. Sebab sudah Pahang ni dia jiran dengan Terengganu. Jiran dengan Terengganu, dia jiran dengan Kelantan. Tapi Pahang ni maju dia lain macam. Tapi saya tahu, ramai dekat rumah ni tak berapa nak tahu juga soal ini. Jadi malam ini kita bawakan orang yang paling tepat untuk membicarakan soal itu. Sebelum kita pergi lebih dalam,
Saya nak sebutkan dulu, studio ini baru dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri tempoh hari. Ya. Datuk Seri Zahid Hamidin. Berapa bulan? Kita rasmi pada 13 bulan. 13 hari bulan, tuan-tuan. Dengan harapan daripada tempoh itu, hari ini dan kemudiannya, studio ini akan terus berfungsi membawakan info kepada anda. Saya nak terus saja pergi kepada Datuk Syarkan dulu. Sila. Sebelum kita bermula tadi, kami sempatlah bersembang sebagai orang muda dalam politik. Dia orang lama, kita kongsi pengalaman ni walaupun parti kita berbeza. Saya rasa itu emas yang boleh saya cedok sedikit daripada beliau. Walaupun tempoh dalam 5-10 minit. Datuk, bila bermulanya era politik dalam kehidupan Datuk? Saya mula di Amerika, Ya. di Kelab UMNO luar negara, di Kelab UMNO California. Dan ketika itu PMX, Yang Amat Berhormat PMX, beliau merupakan ini Timbalan Perdana Menteri. Oh bukan, dia Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan waktu itu. Ya, betul. Ya. Menteri Pendidikan, malah kita pernah berdialog dan kitalah di antara orang yang initiate lah pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Haji Hadi di Peoria. Dia sentiasa ingat tu. Ya. Dia sentiasa ingat dan tentang peristiwa tersebut. Kali pertama pemimpin UMNO ketika itu bersama dengan pemimpin PAS bertemu di Convention MISG. Tak silap saya di Peoria, Illinois. Di mana tu? Peoria. Peoria. Peoria, Illinois, tahun sekitar awal 90-an. Lama tu. Lewat 80-an lah, mungkin 87, 88, Ya, betul. 86 gitu, 86, 87 gitu. Ya. Peringkat awal beliau merupakan Menteri Pendidikan. Dan kemudian saya balik ke Malaysia tahun 1991 dan lepas Kelab UMNO, saya tahun 1991 tu, sebelum tu saya bucak di Pimpinan Agung, wakil Kelab UMNO. Jadi saya pun syok juga sebab bila kita cakap sikit orang tepuk. Kita cakap Kelab UMNO sana ada 28 orang kan. Ya. Ya kawan-kawan kita dan yang lain-lain tinggal jauh-jauh, satu program kita mungkin ada 30 orang, 40 orang kan. Ini kita bucak di Pimpinan Agung. Kita cakap kali ada poin yang baik, mereka pun bertepuk. Oh, saya cakap syok ni. Jadi lepas tu saya buat keputusan untuk saya baliklah. Dan sebelum tu, saya pada PMX, saya jumpa dengan Datuk Najib. Sebab Datuk Najib ni orang Pahang kan, dia sebut, dia kata, eloklah balik ke Pahang. Sebab dia kenal dia tak kenal saya. Tapi dia beritahu bahawa kita Pahang pun kita perlukan juga orang yang aktif gini. Saya pun ambil keputusan balik 1991, akhir 1991. 1992 saya aktif ketika itu. Datuk Najib was Ketua Pemuda, Datuk Seri Anwar was Naib Presiden dan Datuk Zahid was Ketua Penerangan Pemuda. Saya bekerja dengan sebuah syarikat di Selangor. Kemudian saya join Yayasan Gerak Bakti. Okey. Pemuda UMNO punya. Pemuda UMNO Ya. menggantikan Datuk Saifuddin. Ya. Datuk Saifuddin dia pergi menjadi susu politik kepada Syed Ahmed. Menteri Dalam Negeri sekarang ni. Menteri Dalam Negeri. Sekarang Ya. Menteri Dalam Saya Negeri. Pudin Nasution. Dulu susu politik kepada Menteri Pertahanan. Ya. Dan selepas itu tahun 1993 berlakunya pertandingan UMNO di mana kepimpinan barulah Tun Ghaffar ketika itu was the Timbalan Presiden dan Datuk Seri Anwar dan tim baru iaitu tim wawasan. Tim wawasan. Ya. Tan Sri Mat Tai, Mahyudin Yassin dan Tan Sri Mahyudin Yassin dan Datuk Seri Najib dan ketua pemudanya ketika itu adalah Tan Sri Rahim Tamici. Ya. Dan Rafidah was the Ketua wanita. Dan mereka bertanding mewujudkan tim wawasan, tim baru ni. Tim Mahathir, tim Dr. Mahathir lah ketika itu. Dan Datuk Seri Anwar bertanding Timbalan Presiden. So beliau menang tak bertanding, saya pun bertanding jugalah. Ya. Di peringkat bahagian sebagai naik ketua pemuda bahagian dan kemudian saya jadi Suruh Kerja Pemuda UMNO Malaysia. Okey. Tan Sri Rahim was the ketua pemuda Malaysia tapi tak lama. Lepas tu Tan Sri Rahim dia berehat. Ya. Kerana berehat dan beliau telah diganti ataupun dah dipangku oleh Datuk Seri Nazri Aziz. Sekarang ni duta Amerika. Duta Amerika. Saya jumpa baru ni masa saya bersama dengan Yang Amat Berhormat PMX pergi ke UNGA, United Nations General Assembly. Jadi dapat jumpa chief lah. Dah pergi baru ni? Dah pergi sama Puan Zakashi. Ya. Speaker. Speaker dua. Dan kemudian ada timbalan Premier Sabah. Itu daripada pimpinan negeri. Ya. Kemudian ada parlimen, ada menteri-menteri dan sebagainya lah. So, kemudian tahun 1999 saya bertanding.
sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Ketika itu dia itu penolakan pertama tu pada saya, orang Melayu. Ya, ketika itu mereka era reformasi. Ketika itu era reformasi, saya bertanding. Yalah, kita ketika itu contemplating kan, confused. Tapi menang tak pasal bertanding tu? Tenang. Ya, ya. So, sampai 4 penggal lah. Kemudian jadi Alhamdulillah. timbalan ketua bahagian, kemudian jadi esko, kemudian jadi majlis tertinggi dan Ya, ya. hinggalah sekarang. Cumanya saya rasa saya berdoa supaya kita ni sentiasa, dia macam maraton lah. Lama kita ni tak tinggi sangat, tak bawah sangat. Ya, ya. Di tengah-tengah, tapi sentiasa relevan, sentiasa berada di dalam arus perdana. wujud Itu dalam harapan. radar. Kita masih lagi berada di dalam arus perdana sebagai ahli majlis kerja tertinggi dan speaker Dewan Undangan Negeri sekarang lah. So, jadi speaker ni you have to be very fair. Walaupun kadang-kadang hati kita tahu sebab saya dilantik oleh parti Kerajaan Perpaduan kan. Tetapi bila saya menjadi speaker, saya kena bertindak mengikut peraturan dan juga mengikut undang tubuh negeri. So I have to be very fair to everybody. Macam mana pembagian kursi tu? Berapa ramai kan ya? Kita adalah negeri yang Kerajaan Perpaduan, the real Kerajaan Perpaduan. Ya. Sebab UMNO ketika itu mempunyai 16 kursi 16. dan PH mempunyai 8 kursi. 8. Dan PAS dan dia ada 17 Perikatan Nasional. Ya. Tapi setelah kita bincang-bincang, kita ikut pusat lah. Itu paling senang kan. Sebab pusat Kerajaan Perpaduan, jadi kita di negeri pun yang Mak Berhormat Total is 42 kan? total is 42. Yang Mak Berhormat Menteri Besar yang dulu dan beliau pun adalah cerita-cerita di sebalik semua apa yang berlaku kan. Ya, ya. Tapi akhirnya kita menubuhkan Kerajaan Perpaduan. Dan kita ada 2 exco daripada Parti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Ya. Yang sekarang ni ada 7 lah. 7 sebab suami meninggal. 7 daripada Barisan Nasional dan timbalan speaker saya daripada Pakatan Harapan PH. Pakatan Harapan. Daripada DAP. Tak, Datuk, masa pelangai tadi, bagi kata heboh yang mengatakan bahawa kerajaan Pahang boleh tumbang sebab kononnya kedudukan, posisi. Disebut-sebut katakan Tuan Ibrahim Tuan Man lah. Calon konon Ada, Ya, memang ada. Ketika itu memang dilihat bahawa mereka nakkan supaya memang kita nak bergabung lah. Cumanya mereka memberikan syarat-syarat yang agak ketat. Kan, sepatutnya kita ni nak bergabung dengan orang, kita mestilah menghormati the incumbents kan. Dia orang nak jadi menteri besar, nak ajak menteri besar. Ya. Lebih tepat saya kata mereka tak hormat. Dia nakkan supaya menteri besar pergi ke pusat. Ya. Sedangkan tak ada siapa dia, kerajaan di pusat pun tak ada lagi kan, sebagai contohlah. So jadi kemudian kita buat betul, kita beri mesyuarat. Saya dalam mesyuarat ketua-ketua bahagian, saya bagi tahu, saya very clear. Saya cakap kita ni, saya nak bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Saya nak bersama dengan Pakatan Harapan. Saya cakap kerana kita ni memancing di tempat yang berbeza. UMNO memancing di tasik. Ya. Kan? Ya, ya. Kau seorang Melayu. Ya, ya. Kemudian DAP memancing di sungai. Ini kawasan Cina. Kita pun tak nak bertanding lah kursi DAP. PKR memancing di laut. Ini negara tempat yang Ada sistema campuran. Ya, ya. Kemudian so-called civil society. Dia beza. Ya. Jadi market kita sebagai tahu, market yang berbeza. Ya. Kalau kita bersama dengan PN, maka semua kursi-kursi Marketnya sama. UMNO mereka akan ambil lah. So, Takkan kita nak lawan DAP je kata. Dah tentu kalah kan. Kita takkan kita nak lawan ini PKR sebagai contoh ataupun Amanah. Dah tentu kita akan kalah. Kenapa? Kerana mereka ni mempunyai market yang tersendiri. Ini sebenarnya satu fakta yang menarik yang jarang orang nak bicarakan. Ya. Soal komposisi kerusi DAP, UMNO. Orang lebih suka nak menyebut bahawa UMNO akan bertembung dengan DAP. Tapi faktanya tidak. Kerusi Kita tak komposisi saya UMNO pun dan DAP memang saya pun tak nak yang bertanding di Bukit Bintang tapi kalau diminta bertanding apa salah kan. cuba-cuba rasa. Ini akan datang kan, kita tak tahu. Puan dah boleh cuba. Nak menunjukkan bahawa kerajaan ni kerajaan perpaduan, kita letak calon Melayu di kawasan majoriti Cina. Why not? Kan? Kalau dulu orang Cina boleh menang di dalam kawasan majoriti Melayu ketika UMNO Barisan Nasional begitu hebat gitu-gitu. MCA kan? Ya, ya. MCA, Kawasan MIC. Bentong. Mana ada kawasan MIC yang dia majoriti orang India? Tak ada.
Dia ada 10%, 15%, 20%. Tapi Ehsan UMNO bagi kursi. Contoh Segamat. Ya. Dan ada beberapa tempat contohnya di Perak, di mana? Di Perak, di Sungai Siput. Sungai Siput. Ya. Kemudian ada Di sekarang Lumut, yang menang di Lumut, di di Sarabanan. Lumut. Sarabanan, Tapah. Tapak. Ya. Memang majoriti orang Melayu. Tak orang Since Melayu kita banyak. bercakap soal kerajaan perpaduan di negeri PAN sebelum kita pergi ke peringkat federal, kita tahu bahawa UMNO mendominasi kepimpinan PAN ini untuk satu tempoh yang agak panjang. Namun di era baru ini, di tahun 2022-2023 ini, tiba-tiba kita menubuhkan kerajaan bersama Pakatan Harapan, ada komposisi DAP yang seperti Datuk Seri sebutkan tadi, yang agak kritikal untuk pandangan Melayu. Bagaimana penerimaan Melayu Pahang dan politik Pahang itu sendiri? Kita kena akui bahawa kalau di dalam Perang Dunia Kedua ni, dia ada satu negara tu yang tak pernah dijajah orang lalu je, Thailand. Kan, Jepun nak lalu. Ya, ya. Tapi jangan Sila. Pahang ada di antara negeri yang tidak pernah dijajah lagi. Tidak pernah kalah. Masih lagi Barisan Nasional mendominasi Ya. sejak merdeka hingga sekarang. Ya. Jadi sebab itulah kita selalu sebut bahawa kita di Pahang ini adalah merupakan benteng terakhir. Kerana Terengganu dan Kelantan kita pun dah tahu. Kedah memang dah kuat dah. Jadi Ya. untuk mereka mara ke pantai barat. Jadi sebab itulah saya kira bahawa Pahang menjadi tambatan di situ. Tambatan di situ. Jadi sebab itulah kita di Pelangai sebagai contoh, that one was bukan satu ujian getir kepada kita. Kerana semua orang cakap kita kalah. Ya. Semua orang cakap kita kalah. Sebab itulah kita bekerja Ya. seperti kita kalah. Ya. Dan alhamdulillah kita dapat mengekalkan kursi Pelangai tu. Dan ianya menjadi 17-17 lah. Maknanya pas PN 17, BN 17 dan penentunya adalah PH iaitu 8 kursi. Ya. Jadi PH dia nak bekerjasama dengan kita dan kita pun nak bekerjasama dengan dia. Bekerja seperti kita kalah. Saya suka istilah tu. Kalau boleh Datuk takrifkan sikit. Maksudnya kita always menganggap kita ni underdog. Okey. Kita ni bukannya apa sebut sebagai the Dominant favorite lah. Bukan dominant. Bukan favorite. Tok Kamal, ini penting sebab kebanyakan daripada kita, sorry to say, kerana pendukung kita ini, dia punya megah ni lain macam. Ya, ya, Ini ya. pendekatan yang agak baik untuk kita belajar daripada pendekatan ini. Dipaham. Kerana kejayaan Pelangai itu agak dipaham. faktanya Jadi, kuat. Ini pendekatan yang dibuat oleh Yang Amat Menteri Besar. Ya, ya. Ya. Fungsi perhubungan. Dan kita apabila kita berada dalam keadaan campuran, kita menganggap bahawa they are part of us. Ya. Kan? Dan kita sebenarnya kita minta maaf lah bahawa kita banyak juga memaklumkan kepada mereka kaedah, cara macam saya. Saya dulu Exco Pelancongan. Dan sekarang ni Exco Pelancongan dipegang oleh rakan kita daripada Pakatan Harapan tapi daripada DAP. Ya. So beliau akan bertanya juga pada saya dan kita cuba sedaya upaya untuk kita menganggap bahawa they are part of us. Dan saya rasa bahawa di Malaysia ni kalau sekiranya pengundi terutama sekali orang Melayu meyakini bahawa this is the best formula untuk negara ini. Sebab negara ini kita kena ingat ada 22% Cina, ada 8% India. Dan kemudian ada berapa 55% kan Melayu kan. Kemudiannya ada Bumi Putera. Ya, ya. Daripada Sabah, Sarawak. Majmuk, ya. Majmuk. Kita ni masyarakat yang majmuk. Dan tak mungkin satu bangsa ataupun satu kaum untuk perintah semua orang. Tak boleh. Kita kena ingat orang Cina pun ada contribution dia. Sebab dia yang paling banyak bayar cukai. Kan? Sebab dia businessman. Kan? Dia masyarakat perniagaan. Jadi sebab tu kita di Pahang, kita menganggap mereka part of us. Dan kita adalah merupakan negeri yang pertama yang telah menandatangani MOU antara PH dan BN baru-baru ni. Saya tak habis lagi. Apabila kita ambil keputusan nak sokong nak bersama dengan PH, Pakatan Harapan dia. kita telefon ke Menteri Besar Selangor sebab dia merupakan fungsi perhubungan PKR. untuk PKR untuk negeri Pahang. Oh, Amiruddin Syahri. Amiruddin. Datuk Seri Jamat Amiruddin Bawa Amiruddin. Seri. Dia cakap kita kira gini lah. Kita kira join dulu. Lepas tu Exco ke apa kita kira kemudian. Yang penting kita bagi jadi dulu. Ini barulah ada keikhlasan. Ya. Kan? Maknanya orang PH ni dia sedar bahawa dia hanya ada 8 kursi je. Kan? Ya, ya. Jadi patutnya kita kena Untuk macam protect tu. Pahang. Untuk protect Pahang dia. Untuk Dan protect Pahang. tentulah apabila kita rasakan bahawa ada keikhlasan di situ. Ada nampak gentleman lah. Dia cakap so, kita fikir sangatlah. Soal Exco pembahagian ni kita kemudian. Yang penting kita gabung. Jadi bermula daripada situ, saya dan beberapa kawan-kawan yang lain lah kita ambil inisiatif masuk Nizam
yang Nizam Pahang tu. Ya, ya. Lawyer kan. Kita ambil inisiatif untuk gabungkan, buat SD dan sebagainya. Akhirnya tertubuh kerajaan tersebut. Alhamdulillah. Dan Semangat yang sama kita bawa, kita guna pakai di Pahang. Bezanya tadi di Pahang UMNO mendominasi, tapi di peringkat federal PH mendominasi. Semangat yang sama kita guna pakai. Saya nak kena minta pandangan antara keduanya. Tapi Datuk Syakar dulu. Apa pandangan kerajaan perpaduan sekarang pula untuk peringkat federal dari kacamata Pahang? kita menganggap bahawa kita berada di dalam kerajaan yang sama. Maksudnya, kerajaan yang ada itu adalah kerajaan kita juga. Kita menganggap sebegitu rupa. Kerana kerajaan yang ada itu adalah kerajaan perpaduan dan kita di Pahang pun kerajaan perpaduan. Kita menganggap bahawa kerajaan yang ada ini adalah kerajaan kita dan sangat mudah untuk kita berurus kendali. Kita kena faham tau. Kenapa kita nakkan kerajaan negeri dan kerajaan pusat ini sekali? Kita tengok berapa 70 berapa tahun kita memerintah, 68 tahun berapa BN Barisan Nasional. Barisan Nasional 67. Kenapa pembangunan ini dapat dibuat? Kerana ada kesamaan di antara pusat dan federal, antara pusat dan negeri. Keserasian. Keserasian. Sebab apa saja dasar yang dibuat oleh pusat dilaksanakan oleh negeri. Soal tanah, soal air, soal balak, soal ini negeri. Nak bina sekolah, kena dapat kebenaran negeri. Kalau negeri cakap tak boleh bina sekolah, tak boleh bina sekolah. Betul. Sebagai contoh. Ya. Nak bina hospital, kena dapat kerajaan negeri. Sebab hal tanah adalah hak kerajaan negeri. Ya. Tapi kalau sekiranya pembangunan tersebut, kita tak nak jadi macam dululah. Orang ni bina, orang ni batal, orang ni tak ada dah. Kita tak nak macam itu. So kalau kita ada semangat yang sebegini rupa antara pusat dan negeri, dan sebenarnya ianya lebih mudah lah dari segi pembangunan keseluruhan negara tersebut. Sebab akhirnya pusat dia ada negeri, kita federation kita pusat dia kenapa mereka kita panggil federation, sebab cukai semua dia kutip. Cukai pendapatan, cukai perniagaan, cukai sales semua cukai. Kita cukai apa? Cukai tanah. Kalau seka tu barulah RM10 kot. Dapat RM1 seka pertanian. Kan? Kita cukai-cukai itu je. Yang lain semua cepat. Sebab tu pusat, dia ada tanggungjawab dia, iaitu dia ada, dia panggil capitalization fund, capitalization grant. Di mana setiap seorang warga negara tersebut, dia mesti kena bagi. Yang ini tak boleh. Yang ini di dalam perlembagaan constitution bahawa mesti dia bagi. Perlembagaan ada. Dia ada dua benda yang wajib dia bagi. Satu, capitalization grant. Satu lagi, road grant. Iaitu untuk buat jalan. Itu ini memang kena bagilah. Sama ada dia pembangkang, tak pembangkang, kena bagi. Yang lain-lain itu budi bicara kerajaan pusat lah. Maksudnya formula yang diguna pakai di Pahang adalah keserasian kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ini bagaimana Pahang boleh maintain. Saya nak pergi kepada Datuk Kamal. Ya, saya melihat Sebenarnya ni dia tuan rumah, tapi saya nak tanya. Tak apa. Silakan. Saya melihat sekarang ni kerajaan perpaduan sekarang ni sebenarnya saya rasa rakyat dah semakin letih apabila melihat politik yang tak habis-habis dengan retorik. Orang itu kata begini, orang kata begini, tak habis, kecelaruan yang berterusan. Dalam keadaan beginilah yang akhirnya saya rasa, saya nampak, ini yang daripada saya buat kajian saya, bahawa rakyat dah sekarang ni dah mula menolak kalau siapa-siapa nak mencaturkan politik Ketidakstabilan politik. Ya, mereka dah nampak bahawa kestabilan politik itu penting. Contoh saya katakan, apabila pimpinan, saya cakap daripada parti saya sendirilah, apabila Ketua Pemuda melontarkan, apabila Saudara Fuad Zakasi bercakap soal apa yang disuarakan oleh Lim Kit Siang di London, dan sekarang ni dimainkan pula oleh pembangkang. Dan kita dah melihat bahawa ini semua retorik politik yang tak ada ke mana pun. Dan saya merasakan dia masih lagi soal persepsi. Ya, sebab mereka merasakan bahawa cukup-cukuplah. Yang paling penting, Datuk, apakah Datuk bersetuju di Pahang? Suasana di Pahang saya rasa lebih tentram dah sekarang ni sebab rakyat sudah pun dapat merasa nikmat pembangunan. Yang paling penting, what is on my table the next morning. Dan saya rasa, Food on the table, money in the pocket. money in the pocket. Itu paling penting sekarang ni. Dan saya berkeyakinan lah bahawa di Pahang tu, tak tahulah Datuk macam mana Datuk. InsyaAllah. Dari segi ekonomi rakyat di Pahang. InsyaAllah. Sebenarnya kita dari segi hasil 2 tahun kebelakangan ini kita telah berjaya mencapai 1 bilion. Dia kerajaan negeri ni, dia yang 1 bilion ni, minta maaf cakap lah yang 1 bilion ni, pertamanya Pulau Pinang. Kerajaan perpaduan kan. Keduanya Selangor. Kerajaan perpaduan kan.
Ketiganya Johor. Johor. Kerajaan perpaduan kan. UMNO. Keempat, UMNO tu. Yalah UMNO. Yalah dalam bersama dengan perpaduan lah. Ya. Sekarang konteks Sekarang kita Ya. gabungan lah. Ya. Yang keempatnya Pahang. Ya. Yang satu lagi tak dapat nampak pun. Ini realiti. Sebab ada negeri yang masih lagi terpaksa minta federal bayar gaji. Itu Tuan Syed cari sendirilah. Contohnya. Ya, kita tak mau menyanggung mereka lah. Tapi itu realiti. Ini realiti. Ya. Sebab apa yang rakyat nak? Rakyat nakkan pertama sekali kestabilan. Ya. Kalau nak kira Terengganu, sama stabil. Satu pembangkang pun tak ada. Kan? Memang sangat stabil. Mana ada satu dalam satu sejarah. Buat apa keputusan pun. Keputusan buat apa keputusan pun. Tak ada satu pembangkang. Sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tak ada pembangkang. Di Kelantan pun tak ada pembangkang. Tak ada. Terengganu lah langsung. Kali kosong. Ya. Kelantan pun sama. Jadi sebab tu Kelantan pun dia pembangkang apa? Ada dua. Dua. Ya. Tapi tak ada nak sembang, nak imbang, tak Jadi ada lah. Ya. tapi Tak boleh nak cakap banyak. orang tak boleh cakap. Patutnya keputusan lebih baik lagi. Ya. Kan? Daripada Pahang kita ada 17 pembangkang. Ya. Sebagai contohlah. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Ya. Kan? Kita banyak pembangkang. Jadi sebab itulah yang penting sekali, dia masalahnya adalah mereka rakyat ni kadang bukan pengundi ni, kadang-kadang dia ini soal persepsi ni. Ya. How are you going to sell your product? Kadang-kadang produk tu tak bagus, Ya. tapi kerana salesman dia bagus. Jadi produk tu akan jadi bagus. Kan? Sama aja contohnya kalau apa namanya kita tengok kalau minuman ini carbonated ni. Ya. Dia panggil apa? Minuman apa dia panggil? Minuman bukan minuman Bergas. segera, minuman Bukan bergas ni lah. Kan? Minuman ringan ni kan? Ya. Antara Pepsi Cola dan Coca-Cola. Sama Coca-Cola rasa. sama je rasa. Ya. Tapi kerana Coca-Cola ni dia punya advertisement dia, Marketing. kerana marketing dia, kerana dia punya approach dia. Jadi Coca-Cola sentiasa mengatasi Pepsi Cola. Ya. Begitu juga dengan burger sebagai contoh, McDonald. Ini persepsi. Ini persepsi ni. McDonald. Ataupun Kentucky lah kita senang. Ramai lagi yang Cik Kia tu yang dekat pasar Lebih malam. sedap lagi Lebih sebenarnya. sedap lagi Lebih sebenarnya. sedap lagi. Memang dia selera saya gitu. Tapi kerana KFC 3 minit sekali dia punya iklan dalam TV. Tengok. Ya, ya. Cuba check. 3 minit sekali. KFC. Hari-hari KFC. Jadi lama-lama Dia benda ditanam. tu. Mana tu benar. Mendoktrin. Dia doktrin lah. Doktrin. Ya. Saya apa namanya nak ucap tahniah pada PAS ni. Kerana PAS ni apa pun dia ada advantage tu. Nak dibanding dengan UMNO. Ya. Nak dibanding dengan PKR. Untuk orang Melayu. Kerana dia ada perkataan Islam tu. Jadi orang Melayu ni bila tengok perkataan Islam ni, kita orang Melayu ni satu benda yang dia hebat. You boleh tukar pakaian dia, you boleh tukar cara hidup dia, you boleh tukar. Tapi agama dia takkan tukar. No. Dia tak tolerate. Agama bangsa tu. dan agama. Yes, Dua. agama dia tak tolerate. Tapi Bahasa ni dia boleh lagi. Dia boleh mainkan ini asabiyah lah. Zaman Rasulullah ni asabiyah. Dia tolak lah itu sebagainya. Tapi bila sampai agama ni, susah. Ini advantage PAS lah. Jadi kita kena cari jalan bagaimana untuk kita to counter, untuk meyakinkan bahawa ini dia tidak semestinya kita kalau ianya ada perkataan Islam tu kan dia yang terbaik. Tidak. Kerana UMNO ni Barisan Nasional dan juga mungkin PH ni kita lebihkan kepada track record kita. Pencapaian kita. Saya sebenarnya suka dengan perkataan doktrin tadi. Apakah yang Datuk Seri maksudkan PAS itu lebih mendoktrin pengikutnya daripada abang Dia begini. Kelantan? Dia apabila British ketika itu meluluskan perkataan Islam tu digunakan. Jadi apa sahaja yang ianya bersangkutan dengan Islam, dia menganggap bahawa itu agama Islam. Dia begitu. Dia cara pemikiran. Melayu Islam. Melayu ni mesti kena Islam kan. Ini antara benda. Jadi apa benda yang dibuat? Kalau maknanya kalau kita tidak bersetuju dengan PAS ni seolah-olah kita mungkin kita menolak ni sikit sebanyak. Jadi orang Melayu ni dia pantang. ya, Pantang. Tak boleh, mana boleh. Kan? Tapi kan macam kita, mungkin kita mempunyai kefahaman. Tapi sebahagian besar daripadanya, dia menganggap begitu. Anggapan tu. Jadi, saya yakin bahawa mungkin Yang Amat Berhormat PMX, dia ada cara bagaimana nak menangkan. Tak boleh. This is real pada saya lah. Itu yang berarti pada dia lah. Kita tak boleh marah kerana dia dah ada di situ mengikut constitution, mengikut ROF dan sebagainya. So, ini advantage because politics is all about how you convince people. Persepsi dan bagaimana kita meyakinkan bahawa kita lebih baik daripada yang lain. Ya. Daripada parti lain. Kita baik ke
parti lain baik, kita kena yakinkan. Jadi sebab itulah soal track record, soal pencapaian ekonomi, kita cakaplah soal ekonomi, harga saham naik. Tak ada. Kalau jangan tolak Islam. Oi, kita pun tak ada. soal indoctrination tadi. Dan kita tengok PAS ni, saya puji jaga PAS. We have to give credit. Bagaimana dengan adanya pasti. Pasti ni di mana ada? Dia semua ada di kampung-kampung. Banyak di kampung-kampung. Dan mereka berkorban tau. Ini satu semangat yang tak berpada lah. Dengan parti-parti yang lain saya ingat. PKR peringkat awalnya memang. Tapi bila jadi kerajaan ni dia lain macam sikit kan. Biasalah. Ini biasa. Ini realiti. Realiti kan. UMNO, biasalah kita sentiasa jadi kerajaan. Bila jadi pemangkas je kita takut tu. Jadi pemangkas mana boleh. Peranjat sekejap. Peranjat. Terkejut aku. So, apa tengok. Dalam satu kampung, kita buat analisa. Dia ada pasti. Tak ramai murid, 10 orang. Tapi, keluaran pasti tu yang bermula tahun 86, 87 tu. Dia orang jadi apa? Jadi imam. Jadi Tok Bilal. Jadi, kita kena faham ni. Dia menguasai masjid. Dia menguasai masjid. Menguasai institusi keislaman. Doktrin bermula dari situ. Di situ. Bermula. Orang meninggal, kita cari Tok Siap. Orang meninggal, kita cari kubur. Orang meninggal, kita kena cari Tok Imam. Siapa Tok Imam? Jadi, ini kita tak boleh kita pertikaikan. Dan ini tertanam kuat di dalam jiwa orang Melayu. Saya yakin di Kelantan, di Terengganu, kita confident di Kemaman. Kita at least kalah lah. Tapi kalah 10,000 je kan. Saya pun pergi kempen juga. Kan kita memanglah pergi. Sebab kita ni, Pahang ni, Kemaman ni terakhir. Sepanjang tertangga kan. Tak adanya. Kalah 37,000. Cuba bayangkan. This is a reality tu. Okey, Datuk sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO, apakah Datuk tidak bersuara tentang pentingnya bahawa asal sampai macam mana Presiden UMNO cuma mewujudkan bahawa kesedaran Islam itu nak melahirkan saya sentiasa sebut Saya sentiasa sebut bahawa orang Melayu ni, kalau kita sekiranya kita tak boleh nak menjawab, kita tak boleh nak, kalau kita nak hidangkan mereka dengan pembangunan, dengan jalan, dengan sekolah, ianya tak boleh. Tak boleh menawan. Kita nak dibandingkan kita menyajikan akidah. Ini salah ni. Jangan main-main. Syurga. Tak masuk syurga dulu. Itu saya tak tahulah. Maknanya adalah pandangan begitu kan. Tapi maknanya itu. Ini advantage pada PAS. Yang BN, PH kena lihat benda ni dalam skop yang besar. Kalau kita nak menang, nak menawan orang Melayu. Apa cara? Apatah lagi apabila parti Melayu di ada side, tiba-tiba UMNO yang dianggap sebagai parti Melayu bekerjasama pula dengan KAP. Tapi kita kena faham realiti politik semasa. This is the requirement. Dan kita pun kena tahu bahawa ini bukan kena UMNO, ini bukan kena DAP, ini bukan kena PKR. Ini kehendak apa yang telah, apabila tak ada satu kerajaan pun, tak ada satu parti pun yang menubuhkan kerajaan. Ini adalah inspirasi daripada bawah dulu tuanku yang nakkan kerajaan perpaduan. Kita pun panggil ini PH, PM, Perikatan Nasional kan. Cuma Melayu dia tak nak. Dia tak nak. Apa nak buat? Kamu yang tak nak. Bukannya kita tak panggil. Jadi UMNO, kita bermesyuarat malam tu. Kan, bermesyuarat. Majlis tinggi lah. Majlis tinggi. Saya cakap, Datuk Zaid, Presiden tiba-tiba tunjuk saya. Saya cakap kita ada dua pilihan. Sama ada je kita dalam pekerjaan perpaduan jadi kerajaan, ataupun kita jadi pembangkang. Kalau kita jadi pembangkang larat ke 5 tahun jadi pembangkang. Kita ni berapa lama kita jadi 2 tahun setengah pun kita dah hilang akal lah. Dah mengah lah. Ini nak jadi 5 tahun. Aduh. Jadi kita buat keputusan, kita bersama dengan kerajaan perpaduan. So, tak apa. Peringkat awal pada saya, walaupun ramai orang cakap bahawa kan penerimaan dan sebagainya, dia akan mengambil masa. Bahawa sebab akhirnya nanti sampai apa? Yang kita nak kestabilan politik. Kemudian kita nak pemimpin yang ada wawasan. Yang boleh memahami kehendak semasa. Dan dalam masa yang sama, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Kamar tadi, bahawa food on the table and money in the pocket. That is the most important. That is the most important thing. Kemudian apa? Yang boleh yang boleh memastikan bahawa pendidikan
negara. Kemudian perpaduan negara bertambah kukuh. Dan kita standing balik semula dengan negara ni. Sebab kita ni tertinggal tau. Kerana 5 tahun kita terlalu banyak politicking. Ya, ya, ya. Thailand Ya. lebih pada kita. Indonesia. Vietnam. Sekarang kita back on track. Vietnam, ya. Ini apa namanya? Yang pernah datang sebagai pelarian. Apa namanya? Indonesia, Vietnam, Kampuchia. Ke depan pada kita. Tapi alhamdulillah, apabila ada kestabilan politik, maka kita boleh tumpukan kepada soal bagaimana nak membela rakyat dan bagaimanakah agenda kita seterusnya. Kalau tak ada kestabilan macam dulu, apa ahli politik fikir? Ahli politik fikir macam mana aku nak kekal dalam ni? Itu lompat sana, lompat sini. Fikir macam mana dapat kuasa. Macam mana nak dapat kuasa, macam mana nak kekal berkuasa. Macam mana nak tebuk atap. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Tapi kadang-kadang pengundi ni ada yang yakin. Dia cakap, kalau kita menang di Kemaman, pasti kerajaan pusat akan berubah. Tak nampak jalan tu. Macam mana nak ubah? Ini juga persepsi yang gagal. Persepsi yang boleh diterima. Jadi, kerana pandangan mereka bahawa PAS mempunyai advantage macam saya sebut tu, apa saja PAS cakap, semua orang akan terima. Apa saja PN cakap, semua orang akan terima. Ini sebenarnya, Walaupun dia berbohong. walaupun benda tu tak betul. Ya. Walaupun hanya benda tu persepsi, hanya persepsi. Ya, ya. Jadi, ini benda cabaran sebenarnya. Kalau kita nak terus menjadi kerajaan di PIU ke-16. Kita bercakap soal kestabilan politik. Hari ini adalah hari ke-386 Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Ya. Ini menandakan bahawa 386 hari juga kerajaan perpaduan Barisan Nasional GPS JRS bergabung. Pada pandangan Datuk, selama tempoh 386 hari, kita mengulangi banyak kali sebut perkataan ketidakstabilan politik tadi. Adakah rakyat kini meyakini dengan melihat stabilnya politik hari ini, adakah keyakinan rakyat itu telah kembali kepada kerajaan perpaduan sekarang? Dia masalahnya saya tengok saya minta maaf cakap lah. Pemimpin Malaysia ni semuanya wounded tiger. Kan? Contohnya Harimau yang terluka. Harimau yang terluka. Datuk Seri Anwar. Ya. Biarlah ini perkara kazaf, saya tak boleh nak tahu kan. Ini keputusan mahkamah. Tapi apa pun saya nak beritahu. Selama berapa puluh tahun dia di attack. Akhirnya kan ada video bagi tahu saya sebenarnya ini adalah pula perancangan yang bijak dan sebagainya. People are so confused. Ya. Kan? Okay. Begitu juga macam Presiden kita. UMNO. Ya. Presiden UMNO. Yayasan dia, orang bagi derma. Kan? Kemudian kes sebut tutup, buka balik. Memanglah kes buka balik, dia panggil lah semua Saksi, saksi sebagainya. Dan ada saksi, kalau kita cek, ada saksi cakap, dia cakap, you pernah bagi derma pada yayasan? Ada. Dapat projek? Tak ada. Kenapa you nak derma? Sebab Datuk saya bagi tahu dia nak buat masjid. Ya. So, what's wrong with that? Sedangkan cek tersebut, bukanlah kita nak mempertikaikan keputusan mahkamah ni sebab benda tu dah habis. Tapi, cek tu dia pun tak sign. Dia pakai cok ke kan? Ya. Jadi benda-benda macam tu. Maknanya, sebab tu kita dulu, kita panggil pembangkang, kita sebut sebagai, ini apa namanya, ini pendawaan berpilih. Terpilih. Pendawaan terpilih. Mana kita pilih tu? Kita pilih yang mana kita nak kita dakwa sebab benda tu boleh dibuat. Kan? Memang kemungkinan kan. Dan artinya Datuk, mana Datuk bersetuju dengan saya lah bahawa seseorang pemimpin itu bila dibawa ke mahkamah, persepsi rakyat. Persepsi Boleh rakyat. salah. Jadi mahkamah rakyat lah, bukannya mahkamah. Sedangkan mahkamah itu sendiri belum bersalah selagi belum dibuktikan. betul salah. Dan kemudian apabila kita dibawa ke mahkamah, didakwa, mesti ada yang suka dan yang tak suka. Ya. Jadi bila you naik pun, yang tak suka pun akan attack, yang suka. Jadi ini problem. Tasir Maju Daya Yasin bersama. Kalau Datuk Najib besok dipadankan, dibebaskan, dia pun sama. Jadi Lingkit Siam bersama benda tu. Lingkuat yang bersama. Nanti Delok tak? Cakap kat Nanti Delok, jaga baik-baik. Betul, ini realiti ni. Jadi ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi ini menyebabkan bahawa kita bercelaru. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk bahawa pimpinan yang ada pada hari ini boleh diumpamakan sebagai wounded tiger. Wounded tiger. Harimau yang terluka. Saya dah bercakap dulu, Syed, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai harimau yang terluka. Yang beliau memang hebat dari segi kepimpinan, dari segi suaranya. Tapi dia kena lanyaknya terus. 20 tahun. 28 tahun. 28 tahun kan? Begitu juga macam presiden saya, Datuk Seri Azhar Hamidi. 5 tahun turun naik mahkamah. So benda ni kalau kita lah sebagai manusia biasa rasa tak nampak jalan ni Datuk. Dengan dakwa kotor itu, dia persepsi ni. Persepsi rakyat ni salah dah.
Sedangkan terbukti tak salah pun. Sikit je bendanya. Hanya kerana bila apa ini pendakwa raya kata kita withdraw lah. Sebab dari segi didevelopkan kes, memang tak ada kes pun Datuk. Ya. Kan? Pertama sekali yayasan tu dia buat sendiri, poket sendiri 120 juta saya bukan sikit dah betul Datuk. Datuk ada duit 120 juta Datuk rasanya dah simpan poket dulu Datuk dah. Ya. 120 juta rupiah saya pernah ada. 120 juta tunai masuk dalam begitu. 120 juta Lepas rupiah tu tak bagi bagi 4,000 demo sana, bagi demo sini, bukan? So, jadi bagi saya lah, setengah orang mengatakan masuk daripada poket kanan, masuk poket kiri. Dan itu pun dengan tuduhan. Jadi, kita buat baik, orang kata kita jahat. Bayangkanlah, nak berjalan tu. Anak bini, isteri kata begini, keluarga kata begitu. Malunya kita. Jadi, persepsi rakyat lah. Jadi, kalau nak warga kita sebenarnya masih lagi, macam mana? Saya setuju dengan pandangan Datuk Syakar, bahawa bila pemimpin kita ni dihadapkan. Ya, Saudara Syed, Datuk Syakar ni jadi speaker, tak adalah banyak sangat orang beri persepsi. Tak ada. Kan? Datuk kan? Datuk Saya kalau orang nak tanya 10 soalan, saya tanya je lah. Saya tak nak dianggap, bila pemangkat tak bagi. Saya ada yang pemangkat nak tanya. Dah sudah duduk dah. Ya. Nak pergi soalan lain, dia nak tanya, saya bagi. Jadi kita nak tunjukkan. Tapi ni saya nak tanya Datuk Kamal. Ya. Saya suka istilah Wounded Tiger ni. Ya. Tapi saya nak memberikan perspektif berbeza sikit. Wounded Tiger ni, kalau pada saya, sebenarnya kita patut bersyukur kerana pemimpin kita gelar Wounded Tiger ni mengakibatkan mereka ni mempunyai pengalaman yang luar biasa untuk memimpin negara. Kerana itu, adakah itu dilihat sebagai rahmat pada Tak, bagi saya itulah bagi saya Datuk Syakar kata tadi, Wounded Tiger itu persepsi rakyat. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Okey, jadi yang menentang tu forever dia akan menentang. Tapi bagi saya, bagi seorang individu, seorang pemimpin, dia kena mesti mengalami segala ni. Sebab saya proses kematangan. Saya pegang pada satu je. Imam Al-Bukhari mengatakan, kalau kamu mau mencari seorang pemimpin, carilah pemimpin yang dadanya penuh dengan panahan fitnah. So Datuk Syakar ni bukanlah saya ni ambil sangat tidak. Tapi saya membaca sirah kan. Bagi kamu nak cari pemimpin yang terbaik adalah pemimpin itu yang dadanya dipenuhi oleh panahan fitnah. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dah kena. Datuk Seri Hamidi juga kena. Jadi dia akan dah melalui semua begitu. Dah tak ada orang kata kalau orang Kedah panggil mangli lah, Dok. Dok. Mangli dah mangli lah dah. Bob Mali tahulah. Bob Mali. Tapi kalau orang Perak kata dia dah pedar dah. Kau kata apa dah. Tapi kalau kita tak boleh, kita kena sikit pun kena goyang. Sebab tu kita duduk kat sini. Kalau kita cari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Ya. Kita cari pemimpin, Pertama elok, kedua pandai. Kedua pandai. Ya. Datuk Seri, banyak dah pemimpin kita. Hampir 10 Perdana Menteri. Setiap era saya fikir sebagai seorang senior yang berada dalam politik. Tentunya Datuk melalui hands-on. Ini orang yang hands-on dalam politik. Datuk melihat era, malah ada Perdana Menteri yang berulang lah. Dia keempat, dia ketujuh. Ini pun dia masih cita-cita juga kan. Apa pandangan Datuk? Apa perbezaan sehingga ke era Perdana Menteri? Saya, Tun Mahathir ni, saya hormat dia. Seorang yang hebat. Dan saya pun bertanding masa era dia tu. 1999. Saya ucap terima kasih. Ini pengalaman yang menarik. Saya menganggap bahawa Tun Mahathir ni, dia seorang yang hebat. Yang memang dia ni, sebagai seorang ahli politik, dia memang hebat lah. Ya. Tetapi, ada sedikit pada saya bahawa apabila beliau meneraju negara, ini pada pandangan saya, sepatutnya beliau tidak terus menjadikan negara ini sebagai negara perindustrian. Beliau sepatutnya meneruskan agenda yang dibuat oleh Tun Razak, iaitu dasar ekonomi baru dan juga buku hijau. Buku hijau. Iaitu to modernize the agriculture. Kalau kita tengok Amerika, bagaimana Amerika menjadi sebuah negara yang hebat, tetapi dia mempunyai agriculture yang very strong. Pengeksport gandum, pengeksport beras pun ada yang diekspor daripada Amerika. Betul. Jadi, why? Because they modernize the agriculture. Tun Mahathir, saya masih ingat lagi. Ketika itu apabila beliau menjadi Perdana Menteri, tadi dia buat dasar pandang ke timur. Kan? Dasar pandang ke timur. Boycott ini. Elok ketika itu. Tapi masa tu kan tak ada internet. Kita tak ada banyak maklumat. Kita baca surat khabar. TV1, TV2, TV3, kemudian baca surat khabar kan? Betul. TV3 dah ada masa tu. Belum lagi. Belum lagi. TV1, TV2. Kalau nak tengok dunia pun peristiwa dunia hari ini. Ya. Itu je lah yang kita tahu. Syekh Mujibur Rahman kan. Benazir Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto. Tun Mahathir menganggap bahawa pada dia, what is the achievement of the nation? Pertama sekali dia cakap ekonomi. Yang keduanya
employment. Sebab tu dia panggil semua syarikat-syarikat semiconductor semua datang ke Malaysia buat kilang. Kemudian orang Malaysia sepatutnya mereka tinggal di kampung, majukan sawah, modernkan sawah yang ada, modernkan penggetah yang ada, modernkan kelapa sawit yang ada, daripada mereka datang ke kilang, ke Kuala Lumpur, datang ke Sungai Wei, datang ke Johor, datang ke Penang, bekerja sebagai apa? Buruh. Kita bukannya buruh mahir. Ya, ya, ya. Kita sebagai buruh biasa. Tapi dari segi graf ataupun dari segi ini peratus pekerjaan, of course kita meningkat. Mungkin ada pengangguran mungkin 2%, 3%, 1%. Tapi jangka masa lama. Pertama, apabila syarikat-syarikat sebut keluar, kita tak ada apa namanya ini kita dah habis dah tempoh beliau di Malaysia ni. Kita ketika itu kita sajikan dengan insentif 10 tahun tax free macam-macam lah. Akhirnya apa? Akhirnya di kampung tu tertinggal. Agriculture ataupun pertanian tertinggal. Sehingga Universiti Pertanian bertukar nama. Universiti Putra. That was the climax pada saya lah. Jadi akhirnya orang menganggap bahawa pertanian ni was the last resort. Pekerjaan yang keji, pekerjaan yang kotor. Sebenarnya pertanian ni yang banyak kaya. Presiden kata dia seorang petani yang berjaya tu. Ramai. Kalau kita tengok negara-negara yang berjaya dalam pertanian ni. Malah sekarang ni dengan genomnya, dengan bioteknologi dan sebagainya, pengeluaran sampai 3 kali, 4 kali kan. Akhirnya kita ini yang menyebabkan masalah telur pun kita tak boleh selesai. Termasuk Ini kita jangan cakap Datuk Mak Sabu kan. Dia baru 3 bulan jadi menteri, tiba-tiba kita nak salahkan dia. Marah dia. Tu orang marah dia. Jadi ini sebenarnya. Jadi apabila zaman tersebut 80-an kita gagal untuk memodernisasikan pertanian ini, menyebabkan kita tinggal langsung. Kita tengok di Pahang, mana ada orang buat sawah. Kita tengok kalau dulu kan ada pengairan muda, ada pengairan apa? Di Selangor kan? Cuba kita bayangkan. Kemubu. Cuba kita bayangkan kita negara yang sangat subur berat tanam padi. Kita terpaksa import padi. Why? Sebab ketika itu tak ada modernisasi dalam pertanian. Sepatutnya kita modernkan pertanian. Kita buat downstream dengan produk pertanian yang kita ada kan. Kita bukannya ekspor semuanya kelapa sawit, ini crude oil kan. Kita kena proses semi produk, buat oiling ke, buat minyak masak dan sebagainya, barulah kita ekspor. Ini kita hantar CPO keluar. CPO keluar. Jadi tak ada. Ini zaman siapa ni? Kita kena tahu. Jadi itu kesan dia. Apa yang kita ada sekarang ini kesan dia menyebabkan kita food security kita tak ada. Kan? Kita tak ada bawang kita beli. Kita keluar je lah AP bawang, AP kobe, AP telur. Semua AP je. AP kelapa. AP kelapa. Ya. Kelapa pun import tu. Kita ingat kan AP kelapa je kan? Ya. Ini masalah dia. You have to understand this. Kan, pada saya lah. Ya. Saya sentiasa tidak bersetuju dengan benda ni bila pertanian tu tidak menjadi the main agenda ketika dalam tahun 80-an. Kalau dulu kita pertanian menjadi agenda utama, we can beat Thailand at any time lah. Tahu Thailand? Kita tengok di Thailand ya. Apa yang dia buat? Saya pergi ke Thailand dalam awal tahun 90-an, awal tahun 2000. Ya. Jalan-jalan Thailand tu sampai ke dalam kampung. Kan? Yang boleh bawa apa tu? Yang boleh bawa kontena 40 kaki ni. Why? Because bila ada accessibility, baguslah kita boleh keluar produk pertanian ni. Kita jalan mana ada. Zaman tu mana kita buat jalan, kita buat KLCC, kita buat ini kan. Priority ketika itu. We are looking into the kita kira pencapaian kita lebih kepada graf peratusan pekerjaan sebagainya daripada the reality di bawah. Akhirnya orang tinggal kan kampung, tak ada orang di kampung lagi, dan akhirnya semua tumpu ke bandar, dan akhirnya sekarang ni apa jadi? Kemiskinan bandar yang lagi teruk, yang susah. Lebih teruk daripada kampung. Dan kita sekarang ni, sebenarnya, sebab selalu saya katakan, bahawa kita mengalami metro society yang gated society. Akhirnya budaya kekampungan dah tak ada. Orang Melayu duduk santun menyantun tak ada. Sebab nak masuk, saudara nak jumpa dengan saya. Okay, saudara kena berjumpa dengan
Kalau saya tak bagi kebenaran, tak boleh. Tak lepas. Sedangkan di kampung boleh panggil, jom kita minum teh tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak ada dah. Jadi getinya kebanjiran penduduk kampung macam mana kata Syakar tadi. Sebab pekerjaan tadi lah. Sebab modernisasi tadi Sebab lah. modernisasi memburu untuk dapat pekerjaan. Akhirnya mereka berada di tengah kota raya. Tengah kota raya hari ini, kalau punya income RM3,000, ia di bawah paras kemiskinan. Ini yang memenangkan PMX ni. Saya nampak bila beliau mengatakan mahu menyelesaikan masalah miskin tegak. Bukan masalah di kampung. Di kampung boleh diatasi, tak ada masalah. Sebab mereka ada makanan. Kalau di Kuala Lumpur, you dapat gaji, Miskin, tak ada lah. you miskin. Takkan nak makan Dia tak pergi, jadi nak memang, besi. itu yang menyebabkan kadar crime atau jenayah tinggi dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang akan berlaku. Bila dekat Nabi ni, Memangnya target Madani daripada hari pertama Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah, itu sifar kemiskinan adalah usaha yang terbaik yang sedang dilakukan sehingga ke saat ini. Saya setuju. Adakah Datuk merasakan bahawa konsep yang Datuk sebutkan, pertanian ini, perlu dimolkan ataupun... Ya, padu. Kerajaan pertama sekali, saya kira bahawa we have to go back to basic. Back to basic maksudnya, kita kena tengok berapa banyak tanah terbiar. Kenapa kerajaan tak cakap kita kekurangan beras? Bagi duit kepada negeri Pahang, kepada negeri yang ada tanah terbiar ni, tanam padi. Maknanya Abang Mat bagi tahu, kita kena tanam padi sekarang ni. Kan? 2,000, 100,000 ekar, 50,000 ekar, 2,000 ekar, bagi. Galakkan. Jadi, akhirnya nanti, betul. Mungkin sekarang tak, mungkin orang menganggap bahawa benda ni, ya, dia tak nampak hasil. Tak nampak hasil dia. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang. Satu tempoh yang panjang. Sebab saya, because PMX, saya ingat lagi, saya akan pegang kata-kata dia. Dia kata bahawa kerajaan perpaduan, kerajaan Madani ini, mau menangani derita rakyat. Rakyat yang banyak menderita sekarang ni, tinggal di tengah-tengah kota raya. Yang, kalau 3,000 pendapatan, nak bayar duit serumah, pun kena 1,500. Paling murah. Kemudian anak sekolah, makanan, harga barang makanan. Sebab tadi kita kata kita mengalami masalah food security ataupun jaminan makanan. Pening dia tengok sabu tu. Pening dia nak memikirkan masalah untuk macam mana nak selesaikan masalah ayam, masalah ikan, masalah padi, beras dan sebagainya. Pening. Sebab apa? Kita penghasilan kita kurang. Sebab itu sekarang ni apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Hamidi, dia nak membuka lebih besar ladang di Sabah dan di Sarawak. Sana banyak lagi kawasan-kawasannya. Saya ingat Datuk Syakar sepatutnya Datuk boleh bisik dengan Menteri Besar lah. Boleh, kita welcome. Kita di Pahang ni, kita memanglah. Pahang banyak lagi tanah kosong apa semua. Ini banyak tanah kosong, statement yang berbeza, statement yang bahaya ni. Tak baik, tapi tengok banyak sangking. Adalah. Kita ni, Datuk kena faham. Kita Pahang ni, kita ada 57% hutan simpan tau. Yang Datuk bernafas hari-hari ni semuanya daripada hutan simpan Pahang. Patutnya kita kena charge ni. Kerajaan pusat kena bagi berapa? Tak payah kerajaan pusat, kerajaan negeri. Contohnya Pulau Pinang, dia ada berapa peratus je hutan simpan? 3%, 5%. Patut dia kena bayar compensation pada Pahang. Sebab Pahang menjaga hutan. Lagi oksigen. Menjaga oksigen. Selangor kena bayar, wilayah kena bayar. Ini new politics, you know, new economy. You sedap je sedut Pak ni. Kalau implement kan kena bayar lah. Bila kita tebal sikit hutan, kerja Pahang ni. Kita pun nak maju juga. Bukan you all je nak maju. Melaka ada berapa hutan simpan? Entah 3% ke 4%. Ya nak? Kita hutan simpan, 57% hutan simpan. Yang kita jaga. Malah, masa ini kita, bukan setakatnya 57% tu, sekarang kita bertambah lagi. Tiap-tiap tahun beribu-ribu. Malah ke bawah Duli Tuanku, ini pemangku raja. Dia memang begitu berminat dengan alam sekitar ni. Kita tambah lagi hutan simpan ni. Hutan biasa kita convert jadi hutan simpan. Makin banyak lagi hutan simpan. Pakai siapa? Kerana kita nak bagi rakyat sebenarnya ni bernafas. Tapi petani perlu. Petani wajib. Jadi mesej ni lah kita berterima kasih kepada semua orang kena berterima kasih. Nampaknya saya mengundang bukan setakat oksigen ni. Ini Tuan Syed. Ini water catchment area, air, minum. Kalau tak ada hutan simpan Pahang tu, air semua tengok. Malam ni Studio Persepsi merakamkan ucapan terima kasih mewakili rakyat Malaysia secara rasmi pada Pahang. Melalui speaker Melalui speaker. Untuk disampaikan kepada Menteri Besar. Valid. Untuk disampaikan kepada Menteri Besar. Tapi Pahang pun banjir juga tu. Banjir biasalah. Kalau air naik, dia mudah je banjir ni. Kalau sekiranya
air yang di atas tu banyak, ini kuasa Allah Ta'ala belaka. Habislah banjir lah. Bukan sebab balak, bukan sebab apa pun. Betul. Kerana, okey, saya nak bagi tahu Tuan Syed dan Datuk Kamal. Masa kita banjir besar, selalunya, contohnya, hujan ni turun 50, katalah berapa? 100 inci lah. 50 inci lah sebulan. Contoh, setahun kan? Contoh. Ini, satu hari 50 inci. Macam mana? Kita tak banjir. Ya. Kita tak boleh nak buat apa. Tak, saya Cuma kesal lah kalau kita tebang hutan tu, mungkin dia punya kesan banjir tu, tapi kita kontrol lah. tak, saya nak bertanya dengan Datuk Syakar ni, saya memang purposely ni sebab saya 2-3 kali turun ke Temelloh, saya makan ikan patin. Di kawasan dia lah kan. So bagaimana waktu tu Datuk Seri Najib mewujudkan sangkar-sangkar ikan. Sedangkan ini di Perak banyak sungai apa semua, tapi saya melihat bahawa antara keterjaminan makanan yang wajar dilakukan bagaimana zaman Datuk Najib, dia macam mana Datuk boleh ceritakan pasal ramai Kita pertama sekali patin ni, that is the branding pada Pahang ni. Pada Temelloh. Saya nak berhentikan di situ. Dari banyak semua topik panas, ini yang paling seronok kita bincang. Sebab ikan patin, silakan. Ini, pating ni, ketika saya jadi esko pelancongan dia, kita promote pating ni. Kita promote pating ni seolah-olah pating ni dengan Temelloh ni. Dia kalau pating tempat lain pun tak boleh. Dia pating Temelloh je. Temelloh, betul. You pergi mana pun orang akan cakap pating Temelloh. Signifikan dia. Signifikan dia sebab kita dalam iklan pun ada patin. Tak, bandar Temelloh ni kan. Dulu kita sebut bandar yang patin, tapi sekarang ni bandar titik tengah Semenanjung. Jadi dan memang masakan patin yang tersedap memang di Temelloh. Memang power lah. Jadi Tuan Syed tak apa, nanti kita boleh bawa. Kalau tidak Tuan Syed datang ke Temelloh. Boleh. Tak, maksud saya tu Bagaimana kerajaan negeri Pahang menyediakan ternakan tu? Jadi kemudian memang kita ada on and off lah penternak ni, ya kan. Tapi kita akan cuba sedaya upaya kerana kita berjaya mewujudkan pekerjaan, pendapatan kepada orang kampung ni. Yang dulunya mereka tak ada apa, menoreh getah bila sampai waktu hujan tak boleh. Tapi sekarang ni mereka ada pendapatan sampingan. Kita kena ingat tu, getah ni bukan komoditi yang baik lagi. Sebab getah ni untuk kita mendapat 1,500 sebulan, kita kena ada 5 ekar getah. Jadi dia kita kerajaan kena fikir ni semua ni. Jadi kita minta menteri baru lah kan. Menteri komoditi dia kena fikir lah. So ini realiti tu. So jadi antara lain yang kita buat adalah ikan patin. Jadi sebab tu kemudian bila kita ada bekalan patin yang baik Sungai Pahang ni, kita mesti juga ada produk dia. Itu yang kita promote. Komersial kan? Komersial kan, kita itu promote patin tempoyak Temelloh tu. Jadi saya ada sekali ni, saya pergi ke Gua Musang. Topik yang menyelerakan sungguh. Gua Musang tu. Jadi saya tengok ada yang patin ada situ. Saya tanya patin mana ni? Patin Temelloh. Dia tak tahu, dia cakap ke orang Temelloh. Supaya juga durian. Kita berjaya ini brand kan Musang King tu daripada Raub. Betul. Mana tempat Musang King pun. Ini kejayaan Pahang kita buat. This is purposely kita buat. Bukannya plan ni secara kebetulan, tidak. We promote. Jadi Musang King kan. Musang King ni Raub. Sedangkan Musang King ni sebenarnya durian daripada Pulau Pinang ada, di Kelantan pun ada. Tapi bila sampai ke Raub, kita sebut pasal Musang King, kita promote dia, kita jadikan dia produk kita. Jadi orang cakap, Musang King mana ni? Raub. Musang King mana ni? Musang King Johor. Kita nak Musang King Raub. This is branding. Sejatinya saya, kalaulah ini UMNO, Kerajaan Perpaduan dapat belajar untuk Syakar ni, macam mana nak branding kan supaya keyakinan rakyat pada Kerajaan Perpaduan ni. Saya boleh juga berfikirkan. Ini soal persepsi juga. Persepsi. Katalah Perak. Perak bukan tak ada ikan patin kan? Perak ada bukan tak ada? Ada banyak. Kadang-kadang agaknya ada juga yang Perak punya ekspor ke Pahang kan? Sebab kadang-kadang bekalan tak cukup. Tapi mesti makan di Temelloh. Temelloh ni Dijadikan patin Temelloh. Sama dengan Kelah. Kita sebab apa tu? Sebab kita yakin pada pelancongan. Macam pelancongan, saya kena sebut sikit lah ni. Kita tiap-tiap tahun, kedatangan pelancong kita 13 ke 14 juta tu. Wow. Dan dulu masa Covid kurang lah. Sebelum tu 14 juta, 13 juta. Dan pendapatan sebanyak berapa? Sebanyak 10 ke 11 bilion setahun. Bukan pendapatan, perbelanjaan pelancong. Cash flow. Keluar masuk. Jadi sebab tu kita tengok di Pahang. Mana ada hotel tutup, orang buat je hotel. Dengan homestay-nya semua. Sebab memang orang ramai. Dan baru-baru ni, keluar saya nak sebut sikit lah kan. Sebab
walaupun Esko sekarang ni daripada Esko perempuan YB Leong Yong Syafura. bukan Leong Oh, ya. Newman. Kita dari segi room occupancy, penduduk orang yang menyewa bilik, Ya. pergi bilik, yang paling tinggi sekali Pahang. Iya. 70%. Negeri-negeri lain 50%, 40%, 30%, 40%. Kita 70%. Ini Ketua Tourism Malaysia yang keluarkan. Termasuk homestay. Hotel yang berdaftar lah. Oh, kita berdaftar. Okey. Homestay ni kita tak campur lagi. Bagi banyak. Homestay ni semua you buat rumah ni. Maknanya apa? Maknanya kita buat, sekali kita buat promotion, kita buat tu, kita bersungguh-sungguh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang tengok tu adalah merupakan pencapaian kita punya figure. Ya. Ya, ya. Numbers. Ya, ya. AB selalu sebut ni, angka tidak pernah berbohong kan? Yes. Akhirnya kita tengok nombor. Kita 70%. Jadi maknanya apa tu? Maknanya kita ada produk kita. Kita ada lemang toki. Kita cakap sikit pasal apa? Lemang toki. Promote. Macam-macam kita ada. Tak, sebab itulah saya undang Datuk Syakar ni sebab saya baru balik dari Kemaman. Dan kita ada satu lagi produk apa tu? Apa dia? Ke bawah duli tuanku yang disayang oleh semua rakyat. Tuanku dan Permaisuri. Yang dia, kita tengok dia pergi ke Sabah Sarawak. Borneo apa semua Sabah Sarawak. Oh. Tuanku bagi tahu, tuanku maklum, dia daripada airport tu ke hotel, dia cakap only 45 minit tapi took about 5 hours untuk sampai. Ya, saya mengikuti perkembangan. Sampai Tengku Puan Suri menangis seluruh apa rakyat, semua Orang dah haru sangat lah. itu produk kita. Ya. Antara promotion kita. Beruntunglah Pahang dapat exco yang baik, dapat speaker yang baik. Ya, Pahang juga Tak, besar. kita tak tahu. Kita dapat tuanku tol. Kita dapat produk-produk yang lain. Produk-produk. Produk. Ya, Pahang Kita beruntung malam ni Datuk dapat speaker Pahang. Sebab itu saya bersyukur Sebab saya dia- dapat perkenalan dengan Toke Patin lah. Dia kata, Dalam dewan kita tak boleh bercakap sangat. Dalam dewan tak boleh bercakap tentang ikan patin. Speaker that doesn't speak tau. Kita duduk, kan. apa perasaan dia bila jadi speaker tu? Boring juga Oh, tak? ini seronok nak dengar. Duduk di atas. Ha. Saya selalunya bila sampai second session tu, lepas makan tengah hari tu, lepas makan tengah hari rehat tu, saya akan bagi pada timbalan saya. Saya so always macam tu, kita have to, dia pun orang muda kan, Ya. dia pun nak belajar. Okeylah, peringkat awalnya memang kita nervous sikit sebab kita terpaksa membuat sedikit hafalan undang tubuh kerajaan negeri. Kita terpaksa membuat sedikit hafalan tentang peraturan mesyuarat standing order kan, standing order kan, speaker kan. Jadi Point of order, point of order kan. Lepas tu Kalau silap speaker kena balon dulu. speaker. Jadi kadang-kadang kita kena tegur juga kan. Ada beberapa kaedah kita, contohnya dalam peraturan kita tak boleh ada 2 orang bangun sekali. Ya, ya, ya. Dia kena seorang duduk, seorang berdiri. Jadi yang tu kadang-kadang speaker kena cabut. Kita faham bahawa sebahagian besar daripada ahli Dewan Undangan Negeri tu adalah orang baru kan. Orang baru yang baru menang bertanding. Jadi memang kita tak ada pengalaman dan speaker pun tak ada pengalaman juga jadi speaker. Sebab dulu kita main bangun je kan. Kita wakil rakyat, kita masa tu kita wakil. Jadi kita main bangun, kita main cakap je. Jadi rupanya kita kena berlaku adil lah. Jadi sebab itulah saya, walaupun saya dilantik oleh pihak ini, pihak Kerajaan Perpaduan kan, tapi bila saya menjadi speaker tu saya kena berlaku adil. 42 kerusi, 17 pembangkang. Berlaku adil itu adalah itipati yang penting untuk seorang Kena speaker. berlaku adil. Bagaimana keadaan? Kita kena reasonable lah. Kalau sekiranya soalan tersebut soalan yang contohnya dia bangun untuk bertanya, pada saya tak apa. Sebab dia ada negeri yang tak boleh bangun. Ada negeri-negeri di Malaysia ni, kalau bercakap, orang lain tak boleh mencelah. Di Pahang, out you go. Macam Dewan Rakyat. Dianya lebih menarik lagi sebab kami pernah duduk sekali dengan Tok Ibrahim Toman tahun 1999. Dia pas, saya masa tu Ya. kita backbencher, kita berlawan je kan dia. Rupanya sampai sekarang. Saya tak berlawan lah. Saya berlaku adil. Sampai sekarang lagi masih dia ada kat situ lagi Datuk sebagai speaker. Ada kawan saya, Datuk Sopi. Kita sekali dengan masa ketika. Okey, saudara, kita masa berjalan begitu laju, Said. So, sedap cerita pasal patin, cerita pasal banyak Datanglah. Ha? Saya nak mencadangkan supaya apa nama? Amir Hijaz HF ni. Buatlah ini di Pahang. Datang Pahang buat Tuan Said boleh datang. Boleh, wajib pun ada patin. Sebab kita ni negeri pelancongan.
promote kita lah tempat-tempat tertentu. InsyaAllah. Saya mungkin datang ke Pahang untuk contohnya di Fraser Sea kan, belakang tu Fraser Sea. You all boleh Tapi lah. tak Kita sedap. panggil lah siapa-siapa. Duduk Fraser tu tak sedap. Dia kena makan parti dekat Temelur. Dekat Temelur. Kawasan tu. Okey, boleh. Apa di restoran hijau tu? Boleh. Apa nama restoran tu? Ini apa? Restoran Bangau. Bangau boleh. Banyak. Sorry. Nanti kalau kita cakap ni, dia promote pula. Datang je lah. Sebagai moderator yang paling sihat antara kita bertiga. Okey. Boleh. Baik. Saudara, kalau saudara datang ke ini Temelur, jangan lupa tempat speaker Dewan Undangan Negeri Pahang dan berhampiran Ikan juga. kelah ya. Ada ikan kelah. Kalau itu di Jerantut, ikan kelah dan asam rong. Ya, ya, ya. Aduh, saudara. Ini semua power bang. Kita tak terasa lah waktu berjalan tuan saya. Ya. Saya terlalu cepat Sudah rasanya. lebih sejam pun. Sejam lebih dah ni. Tapi saya pun seronok pasal kita tak ada protokol sangat. Kita bercakap dari hati ya. Dan kita pun tidak maki orang. tak. Kita tak bercerita apa pasal orang. Pasal apa Memang kita nak marah orang? untuk Orang- Puan Datuk. Kita cakap orang bodoh lah. Ya, Kita pun bodoh juga kan. Ini sebenarnya kesinambungan kerajaan perpaduan. Ya. Akhlak kerajaan perpaduan. Ya. Jadi pada semua pelayar yang baru datang dia tengok betul, jangan lupa like, share dan subscribe. Teman-teman di Temelur ada 3-4 orang dia masuk dia kata saya orang Temelur kawasan saya tu. Dia ingat dia tu ada tadi. Ingat. Siapa dia kata ini Abdul Hamid. Dia kata Wabi Muhammad Syakar Samsudin adalah mantan adun saya dulu. Intinya masih ada kasih dan sayang mereka. Pelan-pelan saya selalu pesan kita adalah sebuah perjuangan kita untuk menyantuni bahawa kita adalah warga cinta damai. Ya. Setiap masalah memang kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Tetapi setiap masalah kita santuni secara harmonis. Ya. Teman-teman, kita jumpa lagi malam besok panas. Malam besok lagi panas. Saya harap saya akan hadir sekali. Ya, insyaAllah. Sebab sembang hangatlah. Sebab malam besok tu saya mengundang daripada Parti Keadilan. Itu saudara Datuk Abdullah Sani. Sparring partner. Sparring partner. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Datuk saya ucapkan terima kasih. Terima Datuk. kasih. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Tak ada. Okey. Tak ada. Ya, Tuan Syed, saya ucapkan sahabat-sahabat semua selamat berhari hujung minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.